Sekarang kita tengok tindak balas apa yang kita boleh buat pada alkohol ni. Kita dah ada alkohol kita, apa yang kita boleh buat dengan alkohol? Okey. Yang pertama, sifat kimia, semua alkohol mempunyai sifat-sifat kimia yang sama kerana kehadiran kumpulan hidroksil. Okey. Kumpulan hidroksil ni lah OH ni. Okey, sebagai kumpulan berfungsi. Tindak balas kimia yang penting bagi alkohol iaitu pertama, pembakaran. Okey, alkohol pun boleh mengalami proses pembakaran, tetapi pembakaran alkohol lagi baik. Okey, pengoksidaan dan pendehidratan. Kalau tak nampak bawah tu ada pendehidratan. Maksud pendehidratan ni adalah kalau kita boleh tambah air daripada alkina, kita tambah air, itu penghidratan, kita tambah air. Kalau kita boleh tambah air, kita mesti boleh buang balik air tu. Maksudnya, pendehidratan adalah proses di mana daripada alkohol patah balik jadi alkena. Untuk etanol, sesuai digunakan sebagai bahan api untuk roket sebab dia punya pembakaran membebaskan kuantiti haba yang lebih. Kuantiti haba yang lebih banyak. Lepas tu sesuai untuk guna roket. And then api yang dihasilkan daripada pembakaran warna biru. Pembakaran alkohol, nyalaan dia warna biru. Okey, alkohol terbakar dalam bekalan oksigen yang berlebihan menghasilkan karbon dioksida dan juga air. Okey, so alkohol mudah terbakar dengan nyalaan biru dan tidak menghasilkan jelaga. Okey, so ini perbandingan dia. Kalau untuk alkohol, nyalaan dia biru dan tidak menghasilkan jelaga, tak ada jelaga. No shoot. Tiada jelaga. Tidak menghasilkan jelaga. Okay. Next. Okay, sekarang ni alkohol untuk pengoksidaan. Ada 3, betul tak tadi? Yang pertama, pembakaran. Pembakaran alkohol menghasilkan karbon dioksida dan juga air. Pembakaran lengkap. Kemudian tindak balas yang kedua, okey. Tindak balas yang kedua adalah tindak balas pengoksidaan. So tindak balas pengoksidaan bagi alkohol ialah bila kita guna ejen pengoksidaan. Dekat sini ada 2 jenis ejen pengoksidaan yang kita boleh guna. Yang biasa kita dengar ni KMNO4. Okey. Lagi satu this one. Kalium dikromat. Tapi syaratnya dua-dua ni mesti berasid lah. Okey. So, bila kita gunakan ejen pengoksidaan ni, apa yang berlaku? Alkohol kita ni boleh bertukar menjadi asid karboksilik. Itu tindak balas pengoksidaan. Contoh dia macam yang ini. Okey. Tindak balas pengoksidaan etanol, kita guna larutan kalium manganat berasid. So, kalium manganat berasid. So, dekat sini kita punya etanol. Okey, etanol. Kemudian jadi asid. So, dalam arti kata lain, sebenarnya dekat sini, apa yang berlaku? Dekat sini tukar jadi yang ini. Okey. Satu hidrogen telah dibuang. So, dapatlah hasil dia sebagai air. So, kalau kalau daripada etanol menghasilkan asid etanoik. Okey, soalan cikgu. Kalau propanol, ini highlighter. Pen. Okey, kalau propanol, jadi apa ya? Jadi asid apa kalau kita oksidakan? Asid propanoik. Okey, bagus. Kita akan dapat asid propanoik. Kalau butanol? Asid butanoik. Yes. Asid butanoik. Simple je. Cuma awak kena ingat kalau kita oksidaiskan alkohol, jadi asid. Kalau kita oksidaiskan alkena, dia jadi alkohol. Nampak tak kat situ? Dia bersambung. Kejap lagi kita buat summary. Okay, next. Okay, so ini kalium manganat tau.
kalium manganat color purple. Okey, color purple, warna ungu kalium manganat dinyawarnakan dalam tindak balas ni. So maksudnya kalium manganat ni warna ungu. Okey, warna ungu pekat macam dalam ni. Okey. So bila berlakunya tindak balas, warna jingga lah ini kalau untuk apa kalium manganat warna ungu ni, warna ungu akan dinyawarnakan. Warna ungu akan dinyawarnakan. Itu kalau guna KMNO4. Kalau kita guna kalium dikromat ni warna jingga. Okey. Warna jingga ni akan tukar jadi warna hijau. Itu nak menunjukkan bahawa tindak balas tu dah berlaku. Ada tindak balas yang berlaku. Kalau kita guna kalium manganat, warna purple tu makin lama hilang. So ada tindak balas lah yang berlaku kat situ. Okey. Kalau kita guna kalium dikromat, warna dia akan tukar jadi warna hijau. Okey. Dalam tindak balas ni, etanol juga dioksidakan kepada asid etanoik. Okey. So etanol jadi asid etanoik. Berlaku tindak balas pengoksidaan. Propanol, asid propanoik. Butanol, asid butanoik. Propanol, butanol, etanol, etanoik asid. Samalah tu. Janji dia sama. Kalau prop juga. But juga. Okey. Tidak balas pendehidratan. Okey, kita pergi kepada tindak balas yang ketiga, iaitu tindak balas pendehidratan. Tindak balas pendehidratan maksudnya kita nak remove, kita nak buang air. Hidrat, contoh macam tadi cikgu minum air, okey, cikgu hidrat semula. Masukkan air dalam badan cikgu. Tu penghidratan. Kalau pendehidratan maksudnya kita nak remove air, nak tolak H2O dalam ni. Okey. So pendehidratan kita akan buang H2O. Okey. Pendehidratan akan melibatkan penyingkiran molekul air. Daripada setiap molekul alkohol untuk menghasilkan alkena. Dalam arti kata lain, ini tindak balas patah balik daripada alkohol pergi dekat alkena. Sebelum ni kita nak prepare alkohol, kita guna alkena. Kalau kita nak prepare alkena, kita boleh guna alkohol. Okey. Molekul air, disingkirkan apabila wap alkohol dialirkan ke atas mangkin yang telah dipanaskan dengan kuat seperti serpihan porselin. So kat sini mangkin ada banyak jenis. Kita boleh guna serpihan porselin, aluminium oksida, alumina ataupun asid sulfurik pekat. Okey, so kita akan dapat kita punya alkena dan juga air. Okey. So ini contoh pendehidratan. Di mana dekat sini kita punya OH. OH ni kita bawa keluar. Okey, tinggallah macam ini. Dia membentuk ikatan ganda 2 semula. Kalau etanol jadi etena. Kalau propanol jadi propena. Okey, jap. Cikgu ada satu soalan. Kita keluar dulu sekejap. Cikgu tambah paste card. Mana tadi? Sampai sini Okay, new line. Okey. Yang ni cikgu boleh tambah besar sikit. Okey, pen. Warna biru. Okey, cikgu bagi satu jenis alkohol. Okey, cikgu akan lakukan proses pendehidratan pada alkohol ni. Cikgu nak awak teka alkena apa yang kita boleh dapat. Contoh cikgu ada 1, 2, 3, 4. Okey, cikgu ada 4 OH dekat sini. Okay. Yang lain ni semua hidrogen. Kalau ikutkan dia punya IUPAC, penamaan IUPAC yang ini adalah butan berapa? 2 ke 1 ol? 2. Yes, betul. Butan 2 ol. Sekejap, kita buat 2 garis. Okey, kat sini adalah butan 2 ol. Okey. So, hasil kalau kita buat proses pendehidratan, dekat sini cikgu buat proses pendehidratan. Okey. Bila cikgu lakukan proses pendehidratan, kita akan dapat
alkena kat sini. Alkena. Cikgu nak awak tentukan alkena mana yang kita akan dapat. And then alkena plus air lah, H2O. Okay. Alkena yang ini ke? Okey, alkena yang ini ataupun alkena yang ini? Okey, siapa boleh jawab? Yang mana satu kita boleh dapat? Yang kedua, cikgu. Yang kedua. Okey, yang lain? Sama. Sama. Okey, kalau untuk yang ini, sebenarnya dua-dua boleh. Yang ini boleh, yang ini pun boleh. Maksudnya dalam satu tindak balas tu boleh dapat dua jenis alkena. Tapi dari segi dia punya peratus, dia punya nisbah dia mungkin berbeza lah. Tetapi possibility untuk dapat kedua-dua ni boleh. Sebab dia boleh jadi hidrogen dan oksigen yang dibuang, H2O yang dibuang tu boleh jadi sebelah sini. Okey. Kalau yang dibuang sebelah sini, kita akan nampak dapat ikatan double bond sebelah sini. Betul tak? Kita akan dapat yang ini. Kita akan dapat but satu ena. Okey. Tetapi kalau yang dibuang tu, sebab soalan periksa cikgu pernah jumpa tau soalan periksa macam ni. Okey, contoh. Tapi kalau yang dibuang tu, dia ambil sebelah sini dengan H yang sebelah sini. Yes, double bond dia akan dapat sebelah lagi satu. So, kita akan dapat but 2 ena. So, dekat sini ada dua possibility untuk kita dapat dua jenis alkena. But 1 ena dengan but 2 ena. Tetapi, kalau cikgu punya alkohol yang cikgu lukis adalah butan 1 ol. Maksudnya butanol lah ni. Butan 1 ol. Kalau butan 1 ol, OH dekat sini. Okey. Okey, kalau yang ini, ada tak possibility untuk dapat but 2 ena? Yes, tak ada. Tak ada possibility untuk dapat but 2 ena. Sebab OH-nya dekat hujung. So, dekat sini kita akan dapat yang ini sahaja. Double bond akan terbentuk dekat sebelah sini. So, hasil kat sini kita cuma boleh dapat but 1 ena. Macam gitu. Okey. Yang ini tak dalam buku teks tapi at least soalan pernah jumpa. Soalan SPM pula tu. Tapi dia macam, dia trik sikit lah soalan dia. Okey. Untuk tindak balas pembakaran alkohol, hasil dia tetap sama macam tindak balas pembakaran alkana dengan alkena. Dia tetap menghasilkan karbon dioksida dan air. Sama saja karbon dioksida, air. Okey. Tetapi pembakaran etanol akan membebaskan kuantiti haba yang lebih banyak.